Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi memberi peluang kepada kita untuk kita menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita menjadikan diri kita hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patuh, taat kepada segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba yang mengikut ataupun melaksanakan segala apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Sekarang kita berada di dalam sebuah bulan, iaitu bulan Rajab. Yakni sebuah bulan yang berlaku suatu peristiwa agung. Satu bulan yang berlaku di dalamnya satu peristiwa agung, yakni peristiwa yang cukup besar. Iaitulah peristiwa Isra dan Mi'raj yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Isra dan Mi'raj? Isra ialah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yakni pada malam tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yakni yang berlaku dalam satu malam sahaja. Kalau kebiasaan hari ini, kita boleh tengok jarak di antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, iaitu suatu jarak yang agak jauh. Yakni yang boleh mengambil masa berjam-jam lamanya untuk sampai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah dengan kudrat, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dalam satu malam sahaja. Dan apa pula Mi'raj? Mi'raj ialah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Yakni di mana Sidratul Muntaha terletak di langit yang ketujuh. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj ini berlaku pada 27 Rejab tahun ke-12 dari masa kenabian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni 27 Rejab tahun ke-12 kenabian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah peristiwa agung, telah berlakunya satu peristiwa agung. Pada tahun itu jugalah dinamakan tahun duka cita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana pada tahun tersebutlah Nabi kehilangan dua orang yang amat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah yang pertama sekali Abu Talib, yakni bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang amat dicintainya, iaitulah Khadijah, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, yakni yang telah meninggal dunia pada tahun tersebut. Maka dinamakan tahun tersebut ialah tahun duka cita bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Isra dan Mi'raj. Ialah
untuk menghilangkan duka cita Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap bapa saudaranya Abu Talib dan isterinya yang tercinta, isteri baginda yang tercinta Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Maka Allah Subhanahu wa taala telah sebut di dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Maksudnya, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati di sekelilingnya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perjalanan Nabi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika mana Isra, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dibekalkan dengan sebuah kenderaan, di mana kenderaan yang tak pernah kita tengok pun di dunia ini. Satu kenderaan yang tak pernah dilihat oleh sesiapa pun di dunia ini selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah seekor burak yang diberi sebuah kenderaan yang diberi nama burak, yakni seperti seekor kuda yang bersayap. Maka untuk makluman anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, burak ini pergerakannya seperti kilat. Burak ini pergerakannya seperti kilat. Nak abang kata apa? Nak bagi tahu dekat kita, nak cerita dekat kita bahawa betapa lajunya pergerakan burak ini. Burak ini adalah merupakan binatang daripada syurga yang dibawa oleh malaikat Jibril, yang didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam. Ringkas cerita, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertolak daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dalam perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai peristiwa. Maka sampainya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa. Sampainya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa bersama dengan Jibril alaihi salam. Maka Nabi berhenti dan salat 2 rakaat. Di mana ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat 2 rakaat, diikuti oleh para nabi dan rasul lain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanan, iaitu dengan Mi'raj. Mi'raj yakni perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ialah terletak di langit yang ketujuh. Makna kata apa? Jauhnya perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bumi ke langit yang ketujuh. Dalam perjalanan Nabi menaiki pula sebuah kenderaan, iaitulah yang diberi nama Sulamul Jannah, yakni tangga yang diambil daripada syurga, di mana tangga tersebut terdapat 7 anak tangga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memijak anak tangga yang pertama, lalu Nabi berada di permukaan langit yang pertama. Ketika Nabi sampai di permukaan langit yang pertama, maka disoal oleh malaikat penjaga pintu langit pertama, iaitulah malaikat Ismail. Dan lalu ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa hampa ni? Nah, siapakah kamu? Yakni Nabi dan Jibril. Adakah kamu datang ataupun adakah kamu nak naik ke atas ini mendapat izin daripada Allah Subhanahu wa taala? Lalu Jibril menjawab kepada malaikat Ismail, wahai malaikat Ismail, inilah seafdal makhluk.
inilah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Makhluk yang terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Dan kami mendapat izin daripada Allah Subhanahu wa taala untuk naik ke langit. Maka dibukanya pintu langit pertama. Nabi SAW dan Jibril alaihissalam pun naik ke atas langit yang pertama. Lalu Nabi SAW pijak anak tangga yang kedua. Maka Nabi sampai ke permukaan langit yang kedua. Begitulah sebelum dapat Nabi SAW naik ke atas langit yang seterusnya, disoal dengan soalan yang sama oleh penjaga-penjaga pintu langit. Ketika mana Nabi SAW di dalam perjalanan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Nabi dengan pelbagai peristiwa-peristiwa. Ada ketika mana Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada satu kaum ataupun ada satu kumpulan yang sedang mengangkat batu dan menghempapkan batu di kepala mereka sehingga pecah kepala mereka. Lalu ditanya Nabi SAW kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah golongan tersebut, Jibril?" Maka Jibril pun memberitahu Nabi SAW, mereka inilah golongan-golongan yang kecewa. Maka inilah golongan-golongan yang menyesal kerana selama mana mereka berada di bumi, mereka tak pernah menutup aurat. Selama mana mereka hidup di atas muka bumi, mereka tak mau melakukan ibadah sembahyang, melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini adalah daripada umat engkau, wahai Muhammad. Lalu Nabi SAW meneruskan perjalanan, di mana di dalam perjalanan Nabi SAW ketika Mi'raj, Nabi dilihat dengan banyak sangat peristiwa-peristiwa aneh yang berlaku ke atas umat Nabi SAW. Lalu Nabi SAW tiba di permukaan langit yang ketujuh. Maka disitulah malaikat Jibril alaihissalam memberitahu kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, aku hanya boleh menemani kamu sampai di sini sahaja." Maknanya apa? Maknanya malaikat Jibril tak boleh menemani Nabi SAW untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi melihat zat Allah Subhanahu wa taala, iaitulah suatu nikmat yang tidak pernah dirasai oleh makhluk-makhluk lain. Iaitulah satu nikmat yang tidak pernah dirasai oleh para nabi dan rasul yang lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW diberikan satu tanggungjawab atau diberikan satu wahyu kepada Nabi SAW, iaitulah wahyu sembahyang 50 waktu sehari semalam. Maka Nabi SAW menerima wahyu tersebut. Lalu baginda Nabi SAW turun. Ketika mana sampai di langit, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa alaihissalam bertanyakan kepada baginda, "Ya Muhammad, berapakah salat kamu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu dan umat-umat kamu untuk dilaksanakan?" Lalu Nabi SAW bagi tahu dekat Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melaksanakan 50 waktu solat sehari semalam. Maka Nabi Musa pun bagi tahu, "Wahai Muhammad, sesungguhnya umat kamu ni kecil-kecil, wahai Muhammad. Mereka tak mampu untuk melaksanakan
tanggungjawab yang seberat ini. Jadi kamu kena pergi minta kurang dekat Allah Ta'ala. Lalu Nabi pun dengar nasihat daripada Nabi Musa. Nabi pun naik bertemu dengan Allah Ta'ala lalu meminta agar dikurangkan fardu salat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kurangkan sehingga 45. Lalu diturun dan ditanya pula oleh Nabi Musa alaihi salam, wahai Muhammad, dapat berapa? Nabi Muhammad bagi tahu dapat 45. Maka Nabi Musa kata, wahai Muhammad, tak boleh. Hang kena pergi minta kurang lagi dekat Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal berat sangat, banyak sangat. Umat hang ni tak mampu. Umat hang kecil-kecil, malas-malas semua. Lalu baginda naik, sehinggalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ulang naik turun sehinggalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 5 waktu sembahyang sehari semalam kepada Nabi Muhammad. Maka ketika mana dalam perjalanan Nabi Muhammad bertemu lagi dengan Nabi Musa alaihi salam, maka seperti biasa Nabi Musa kata, wahai Muhammad, umat kamu tak mampu nak laksanakan tanggungjawab yang seberat ini. Lalu Nabi Musa kata apa? Ya Musa, sesungguhnya aku dah naik malu kepada Allah Ta'ala. Jadi aku rasa dah cukup dah dengan 5 waktu sehari semalam ini. Maka Nabi SAW pun turun semula ke bumi. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, peristiwa Isra' dan Mi'raj ini ialah tujuan yang terbesar ialah Nabi SAW naik bertemu Allah untuk menerima wahyu sembahyang. Apa yang boleh kita ambil ataupun buat kesimpulan bahawa sembahyang ialah satu perintah yang cukup besar, satu perintah yang cukup berat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana amalan-amalan lain Nabi SAW tak perlu naik ambil. Contohnya amalan puasa, zakat, haji. Nabi tak payah naik pergi bertemu dengan Allah Ta'ala untuk mengambil wahyu tersebut. Padahal wahyu tersebut diturunkan oleh Jibril, diturunkan oleh Allah Ta'ala melalui Jibril alaihi salam. Tetapi soal salat, maka Nabi SAW sendiri kena naik bertemu dengan Allah Ta'ala untuk menerima wahyu salat tersebut. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, di sini kita boleh ambil kesimpulan bahawa betapa besarnya, betapa beratnya sembahyang, sehingga mana kita mati nanti pun soalan pertama ditanya oleh para malaikat, soalan pertama yang akan ditanya oleh Munkar dan Nakir ialah mengenai sembahyang. Sehingga mana para alim ulama kita sebut, andainya soalan sembahyang ini dapat dijawab oleh kita, maka soalan-soalan yang datang selepasnya adalah mudah bagi kita untuk menjawabnya. Adapun jika soalan sembahyang ini kita tak mampu nak jawab, maka soalan selepasnya adalah lebih berat untuk kita menjawabnya. Dan yang terakhir, apa yang dapat kita ambil ialah berkenaan dengan masalah aurah ataupun kita sebut aurat. Nah, kalau kita lihat pada hari ini, isu pendedahan aurat ini berleluasa. Kita tengoklah pada diri kita sendiri, kita lihatlah pada adik-beradik kita, dalam ahli keluarga kita, dalam masyarakat kita, kejiranan kita, ramai yang tidak mengendahkan isu aurat. Aurat ialah perintah, menutup aurat ialah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah syariat. Isu menutup aurat ialah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di mana kalau kita tengok hari ini, yang perempuan suka berpakaian lelaki, yang lelaki suka berpakaian perempuan, yang lelaki memakai seluar pendek, yang perempuan tidak memakai tudung. Itulah masalahnya. Itulah azab-azab yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi di dalam peristiwa Mi'raj.
di mana Nabi tengok penyesalan-penyesalan yang akan berlaku kepada umat Nabi yang tidak menutup aurat. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, yang pertama sekali, marilah kita sama-sama memperkukuhkan dalam ibadah, terutamanya sembahyang, menutup aurat dan lain-lain lagi. Jadi Ustaz rasa cukuplah sekadar itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.